dengan bismillah, berjuang melangkah berpangsi ikrar. Lafaz syahadah arahnya pasti, bersatu hati, redha Allah cita tertinggi. Langkah yang diadu, bijak tangkas dan perkasa. Lafaz yang ditutur, benar berhebat dan berpada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita masih lagi diberi kesempatan, ruang dan peluang untuk sama-sama kita bertemu dalam ruang lingkup kelas kita dalam madah pendidikan Islam, bagi madah pendidikan Islam tahun 6. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan masuk ke dalam bahagian yang baru, iaitu bahagian sirah. Dan kita akan baca dan kita akan belajar tentang satu sirah yang sangat penting kepada sejarah perkembangan Islam, kemenangan Islam. Iaitu tajuknya ialah Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Pelajar yang dikasihi sekalian, kamu boleh buka buku teks pada muka surat 135 hingga 139. Baik, kita akan baca pada muka surat 136. Iaitu latar belakang peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Kalau dalam kelas, Ustaz boleh suruh kamu baca seorang-seorang. Tapi dalam keadaan PDPR ni, Ustaz baca, Ustaz terang, kamu dengar bagi elok-elok, no? Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW telah bermimpi mengunjungi Masjidil Haram. Ketika ni Nabi berada di Madinah. Nabi bermimpi mengunjungi Masjidil Haram, bercukur dan bergunting rambut bersama-sama dengan para sahabat. Ini mimpi Nabi. Baginda menceritakan mimpi tersebut kepada kaum muslimin, pada para sahabat lah, ketika di Madinah sebelum Fathu Makkah. Masa ni Makkah belum dibuka, masih lagi di Madinah. Lalu mereka membuat persiapan menunaikan umrah dan berangkat ke Makkah pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Peristiwa ni berlaku bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Baru kita kata Allahumma salli ala Muhammad 6 tahun berhijrah di Madinah. Mereka membawa haiwan ternakan bersama-sama untuk disembelih di Baitullah. Membawa binatang sembelihan, binatang ternakan untuk disembelih di Baitullah. Baitullah ni Masjidil Haram lah, di Mekah. Bilangan mereka seramai 1,400 orang. Kumpulan ataupun jemaah yang nak pergi menunaikan umrah bersama dengan Nabi ini terdiri daripada 1,400 orang. Baik. Yang kedua,
Apabila tiba di Zulhalifah, kamu boleh tengok peta yang ada di tengah-tengah buku teks tu. Tiba di Zulhalifah, Nabi dan kaum muslimin berihram umrah. Duduk di Zulhalifah, pakai pakaian ihram. Pakaian ihram. Macam mana bentuk pakaian ihram ni? Tengok orang pergi haji tu lah. Yang pakai serba putih tu. Tu pakaian ihram. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad mendapat berita bahawa musyrikin Quraisy di Mekah sedang bersiap sedia untuk memerangi dan menghalang rombongan baginda. Ini Nabi dapat tahu musyrikin Mekah, orang-orang kafir yang menguasai Mekah pada ketika itu. Nabi dapat tahu mereka ni merancang dan bercadang untuk nak memerangi kaum muslimin yang nak buat umrah tu, dan mereka nak halang Nabi dan para sahabat daripada masuk ke dalam Mekah. Oleh itu baginda memilih jalan yang jarang dilalui orang ramai. Jalan pergi Mekah ni banyak lah. Jadi Nabi pilih jalan yang jarang orang guna untuk sampai ke Mekah. Mereka terpaksa melalui jalan yang berliku-liku di celah-celah bukit. Jalan orang jarang ni selalunya jalan yang susah lah. Jalan naik bukit, celah bukit, hutan dan sebagainya. Okay, baik. Yang keempat, Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin agar berhenti di Saniyatul Mirar. Saniyatul Mirar. Saniyatul Mirar. Ada satu nama tempat lah. Berhimpun dengan Hudaybiyah. Berhimpun dengan Hudaybiyah apabila unta baginda yang bernama Qaswa tidak mahu meneruskan perjalanan. Di sini baginda dikunjungi Budayl bin Warqa Al-Quza'i yang bertanyakan tujuan baginda ke Mekah. Baginda menegaskan tujuan mereka semata-mata untuk menunaikan umrah. Kemudian musyrikin Quraisy menghantar beberapa utusan lagi. Antaranya Urwah bin Mas'ud untuk berunding dengan Nabi. Urwah meyakinkan musyrikin Quraisy tujuan baginda ke Mekah untuk menunaikan umrah. Nabi berhenti di Saniyatul Mirar berhampiran dengan Hudaybiyah. Dalam peta tu nampak Hudaybiyah. Saniyatul Mirar tu dekatlah dengan Hudaybiyah. Sebab Nabi berhenti tu sebab unta Nabi yang bernama Allahumma Al-Qaswa tak mau meneruskan perjalanan. Kemudian musyrikin Mekah hantar utusan untuk tanyakan Nabi tujuan Nabi nak masuk Mekah. Bukan Nabi nyatakan hanya nak naikkan umrah. Maka utusan Quraisy itu iaitu Urwah bin Mas'ud ini balik ke Mekah bagi tahu kepada pimpinan musyrikin Quraisy bahawa tujuan Nabi dan para sahabat ni hanya nak menunaikan umrah di Mekah. Okey, baik. Yang kelima, baginda mengutuskan Sayyidina Uthman Ibn Affan untuk berunding dengan musyrikin Quraisy. Tetapi beliau telah ditahan lalu tersebar berita beliau dibunuh. Nabi dan orang Islam hantar utusan Sayyidina Uthman untuk pergi berunding dengan musyrikin Mekah. Untuk nak bagi tahu kami ni main nak tunaikan umrah saja, bukan nak buat apa-apa, nak perangkan, bukan dia. Nak pergi buat umrah saja. Tapi apa yang terjadi? Sayyidina Uthman ini ditahan. Ditahan. Kemudian tersebar berita bahawa Sayyidina Uthman ini telah dibunuh oleh kafir Quraisy. Apabila mendengar berita tersebut, baginda mengajak kaum muslimin berbai'ah, berjanji, taat setia, bai'ah, untuk bersama-sama mempertahankan hak dan kesucian Islam. Janji taat setia untuk apa? Untuk pertahankan hak. Nak bela kematian Sayyidina Uthman tadi dan kesucian Islam. Maknanya mahainya harga nyawa orang Islam itu. Maka mereka pun buat perjanjian taat setia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikrar taat setia yang dinamakan Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan berlaku di bawah sepuhun pokok. Depa bai'ah ni di bawah sepuhun pokok. Selepas itu kaum muslimin mendapat berita bahawa Sayyidina Uthman tidak dibunuh. Lepas je depa bai'ah ni,
Kemudian sampai pula berita bahawa Sayyidina Osman ini tidak dibunuh pun. Hanya kabar angin sahaja. Kemudian yang keenam, apabila tersebar berita tentang Bai'atul Ridwan, musyrikin Quraisy berasa gerun dan mahu perjanjian damai dibuat. Bila musyrikin orang kafir ni tahu orang Islam ni buat perjanjian bai'ah ni, maka mereka pun berasa takut. Orang kafir berasa takut. Maka mereka pun ajak Nabi dan orang Islam buat perjanjian damai. Suhail bin Amr pula diutuskan untuk berunding. Orang kafir hantar Suhail bin Amr untuk berunding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka termeterailah perjanjian Hudaibiyah secara bertulis setelah baginda bersetuju dengan syarat yang dikemukakan. Nabi Muhammad meyakinkan para sahabat bahawa ini ialah perintah Allah dan Allah tidak akan mempersia-siakan mereka. Ini buat perjanjian Hudaibiyah, maka berlakulah perjanjian Hudaibiyah, iaitu perjanjian damai antara orang kafir Quraisy dengan Islam. Ini termeterai perjanjian damai, maka tak berlakulah pertumpahan darah atau peperangan antara orang kafir dan juga orang Islam. Yang ketujuh, kemudian baginda merintahkan kaum muslimin bertahallul dengan menyembelih haiwan ternakan mereka dan bercukur rambut. Selesai perjanjian tadi, Nabi perintah mereka tahallul. Sembelih binatang ternakan, kemudian gunting rambut, cukur rambut. Para sahabat yang sedang berduka cita kerana hasrat mereka untuk masuk ke Mekah dihalang musyrikin Quraisy hanya berdiam diri. Seorang sahabat ni berasa duka cita lah. Perjalanan yang jauh yang begitu susah nak masuk ke Mekah tu, tengok tak boleh masuk. Jadi bila Nabi perintah mereka tu, mereka pun buat tak tahulah, pakat berdiam diri. Akhirnya isteri baginda bernama Ummu Salamah mencadangkan agar baginda melakukan tahallul terlebih dahulu. Maka isteri Nabi pun cadangkan Nabi, Nabi buat dulu. Apabila kaum muslimin melihat baginda bertahallul, maka mereka pun ikut bertahallul. Kemudian tengok Nabi buat dah tahallul, sembelih binatang, gunting rambut, maka sahabat pun tak sampai hati, para sahabat pun ikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Inilah keimanan yang kuat oleh para sahabat. Bila tengok Nabi buat, Nabi bersusah payah, mereka pun turut merasai, turut buat apa yang Nabi kerjakan. Baik. Kemudian kita tengok pada muka surat 138. 138, kita baca cepatlah. Video ni rasanya agak panjang. Kita baca cepat-cepat insya-Allah. Isi perjanjian Hudaibiyah dan kesannya. Ataupun Ustaz berhenti dulu setakat ni noh. Ustaz berhenti dulu. Insya-Allah kita buat bahagian yang kedua dalam tajuk perjanjian Hudaibiyah. Sebab tengok agak panjang. Kalau teruskan video ni, tak rasa 20 minit, panjang sangat. Kamu pun tak larat nak tengok video noh. Ustaz berhenti dulu setakat ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada hari ini kamu dapat faham, kamu dapat ingat sejarah perjuangan Nabi dan para sahabat yang terdahulu. Bagaimana susah payahnya mereka untuk mempertahankan Islam. Bagaimana susah payahnya para sahabat dan Nabi ini nak berdakwah, nak menyebarkan Islam. Wallahu alam, segala yang baik itu datang daripada Allah. Yang kurang tu datang pada diri Ustaz sendiri. Saya doakan kamu semua dalam keadaan sihat sejahtera, beroleh ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bismillah berjuang melangkah berpasti ikrar, lafaz syahadah arahnya pasti, bersatu hati redha Allah cita tertinggi. Langkah yang diadu di jalan kas dan perkara.